yang akan hadir ke lokasi tersebut. Dan bercakap berkenaan dengan sektor pelancongan hari ini, kita tidak mahu hanya bercakap di sekitar Sarawak, kita nak bercakap secara keseluruhan di Malaysia. Bagaimana sebenarnya untuk kita sebagai rakyat Malaysia dan juga pihak-pihak yang berkepentingan, yang bertanggungjawab memainkan peranan untuk memastikan agar kita boleh menerima kunjungan pelancong sama ada dari dalam negara kita sendiri maupun dari luar negara. Jadi hari ini bersama dengan seorang tetamu di studio kami bawakan untuk bercakap berkenaan kesiapsiagaan dalam sektor pelancongan. Saya perkenalkan Profesor Dato' Azli Halim selaku Timbalan Presiden Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MIDA. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'. Waalaikumsalam. Okey, baik. Sihat Alhamdulillah Dato', sihat juga ya? Alhamdulillah. Okey, itulah kita nak cerita dengan penonton Selamat Pagi Malaysia ni berkenaan dengan kesiapsiagaan untuk kita menerima pelancong. Ya. Apa peran dimainkan oleh MIDA sendiri untuk memastikan agar kesiapsiagaan ini berada pada tahap yang optimum? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi isu. Memanglah bila kita sebut tentang pelancong, tadi isu pun ada cakap sektor pelancongan ni banyak berkait rapat dengan bagaimana kita nak menterjemahkan industri pelancongan tu kepada seluruh khalayak kita. Dan peranan MIDA di sini, kita adalah Malaysia International Tourism Development Association. Kita ni sebagai rakan strategik kepada pelancongan itu sendiri, dan kita melihat bahawa tugas untuk memperkasakan industri pelancongan ni bukan tugas pihak kerajaan, pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya saja. Ia bukan tugas pihak Tourism Malaysia saja ataupun agensi di bawah dia. Dia adalah tugas kita semua rakyat Malaysia. Ya, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, sebagai organisasi ataupun persatuan yang bertanggungjawab ke arah pembangunan industri pelancongan, kita sebenarnya memainkan peranan penting dalam kita nak membangunkan sama ada daripada segi produk-produk pelancongan dia, mutu perkhidmatan pelancongan dia, dan apa saja yang berkaitan tentang pelancongan. Ini adalah tugas kita di MIDA, dan kita berharap bahawa tugas untuk membangunkan sektor pelancongan ini kita dapat sama-sama. Tidak kira individu, persatuan ataupun pihak kerajaan sekalipun, ia adalah satu tugas yang patut kita kongsi bersama. Sebab hasil daripada kejayaan sektor pelancongan ini bukan terus dapat kepada penggiat industri pelancongan saja. Dia akan dapat dinikmati oleh semua masyarakat sebenarnya. Tak kira lah yang menjaga dekat tepi pasar, di tepi-tepi jalan, ya, macam yang pemandu-pemandu e-hailing, kan, teksi, bas, semua ni sebenarnya bergantung harap kepada pembangunan industri pelancongan itu juga. Kita harap dengan nikmat yang kita dapat daripada sektor pelancongan ini, kita dapat memanfaatkan bersama. Tambah-tambah kalau kita ada pelancong daripada luar negara, lagi banyak limpahan ekonomi kita dapat rasakan. Rantaian itu kepada semua sektor, daripada sektor transport, pelancongan, perniagaan, IKS di tepi jalan dan sebagainya. Jadi untuk kita bersiap sedia menerima pelancong-pelancong pada luar negara ini, terutamanya pasca COVID-19, ada banyak sebenarnya rules and regulations yang perlu dipatuhi oleh mereka yang ingin masuk ke Malaysia atau kita untuk keluar dan sebagainya. Apakah antara perkara yang perlu diperhalusi agar perkara ini boleh memudahkan lebih ramai lagi pelancong masuk ke dalam Malaysia dan seterusnya kita dapat menikmati limpahan? Ya, betul. Memang sebelum kita nak cerita tentang bagaimana kesiapsiagaan kita dalam nak bersedia menyambut kunjungan pelancong ini, kita kena melihat bahawa sektor pelancongan adalah satu sektor yang sangat fragile, sangat sensitif. Bukan saja berlaku selepas pandemik, ya. Selepas pandemik pun kita bimbang industri pelancongan ni akan terjejas oleh faktor-faktor lain. Antaranya yang menjejaskan sektor pelancongan adalah dari segi bencana alam, contohnya yang berlaku di Turki baru-baru ini. Ia juga memberikan kesan secara langsung kepada sektor pelancongan. Begitu juga dengan sosiopolitik kita. Jika berlaku macam peperangan, seperti Ukraine dan Rusia baru ini, ataupun di Malaysia juga sendiri, kalau ada rusuhan kaum ke apa-apa, ia juga akan menjejaskan sektor pelancongan. Begitu juga dengan pandemik dan lain-lain benda yang isu-isu sensitif yang boleh menjejaskan industri pelancongan. Dan selepas pandemik ini, kita melihat sektor pelancongan bergerak begitu rancak sekali. Selepas negara membuka pintu sempadan kepada pelancong sekitar bulan 4 April 2022, sehingga
akhir tahun 2022 kita telah mencatat jumlah kunjungan pelancong sekitar 9 juta orang pelancong. Dan ini adalah satu angka yang cukup membanggakan dengan nilai pendapatan kepada negara lebih daripada 11 bilion kepada sektor pelancongan negara. Dan bagi kita sektor pelancongan di Malaysia, pada tahun 2020 kita merancang untuk mengadakan Tahun Menawan Malaysia 2020 dengan sasaran kunjungan pelancong sebanyak 30 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan sebanyak 100 bilion kepada negara. Tapi kita tak dapat mengadakan because of COVID. Dan sebelum tahun 2020 kita telah mencatatkan pendapatan daripada sektor pelancongan sebanyak lebih kurang dalam 80 bilion ringgit dengan jumlah kunjungan pelancong sekitar 26 juta. Dan angka ini turun begitu drastik ketika pandemik. Dan UNWTO sendiri menjangkakan, UNWTO ni dia United Nations Tourism Organization, menjangkakan pelancongan akan pulih sepenuhnya pada tahun 2024. Dan ikut daripada segi track kita berada dalam landasan yang betul. Sebab kita pada tahun ini kita dah nampak kesan lonjakan yang baik. Dan ini adalah satu petanda positif pada sektor pelancongan kita. Menyentuh tentang kesiapsiagaan kita, apa yang kita perlu siapkan? Pertamanya adalah daripada segi fizikalnya, mentalnya, macam mana daripada fizikalnya, daripada segi infrastruktur dia, kita punya fasiliti, kemudahan-kemudahan, mutu perkhidmatan kita macam mana, daripada segi promosi, publicity kita. Sebab pelancongan ni kita kena hebahkan dengan lebih banyak lagi. Kita berharap dengan bajet yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri tak lama lagi ni, Perdana Menteri mungkin boleh mempertimbangkan untuk meningkatkan sikit bajet seperti yang tahun lepas. Perdana Menteri terdahulu telah umumkan sebanyak 290 juta rasanya untuk sektor pelancongan. Dan angka ini kalau dibandingkan dengan jumlah sumbangan daripada sektor pelancongan yang saya sebut tadi sebanyak 80 bilion, berapa persen sangat peruntukan yang kita gunakan kepada sektor pelancongan. Jadi ini kita perlu ambil kira sebab tujuan untuk promosi ini adalah penting. Masyarakat kita umpamanya, walaupun kita tak terlibat secara langsung, contohnya mereka yang tinggal di luar bandar seperti di Jerantut ke, di Temeloh ke, mereka ada taman negara. Bila pelancong datang ke sana, apa sumbangan dia? Kalau tak mampu nak membuat menyambut pelancong dengan apa saja, mungkin tak reti nak cakap asing, just senyum pun cukup dah. Itulah adalah salah satu sumbangan kita kepada sektor pelancongan. Contribution, walaupun kita nampak kecil, contribution kita punya first impression kepada pelancong, itu yang paling penting. Okey, berita baiklah sebab tadi Datuk ada kongsikan Malaysia berada di landasan yang baik. Degalah saya mendengarnya itu, dan juga penonton-penonton di luar sana. Cumanya sejauh mana landasan kita tu terkehadapan jika nak dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara ASEAN lain? Kita tak bandingkan jauh, kita ASEAN dulu. Sejauh mana tahap orang kata keterhadapan Malaysia dalam sektor pelancongan ni jika nak dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain? Memang betul. Kalau daripada negara-negara ASEAN, Malaysia sebenarnya adalah satu negara contoh yang mana menjadi satu model untuk industri pelancongan. Dulu pun sebelum Indonesia buat kempen-kempen promosi seperti Tahun Melawat negara mereka belajar juga daripada Malaysia membuat Tahun Melawat Malaysia. Begitu juga dengan produk-produk pelancongan yang kita ada. Kita dulu ada produk pelancongan homestay. Mereka tak ada, tapi mereka belajar pada kita. Tapi yang kita kagum, negara lain kadang-kadang tu lebih advance daripada kita yang mewujudkan produk pelancongan tu. Malaysia wujudkan homestay untuk kita tarik pelancong-pelancong untuk eksperimen pelancongan kita. Tapi Indonesia dia buat lagi advance daripada kita. Jadi macam mana kita boleh sustain sebagai satu pelopor dalam produk pelancongan dan terus memacu sektor pelancongan sampai bila-bila kan. Kita tengok Vietnam umpamanya, sekarang mereka dah menjadi satu negara yang top 10 dalam
negara destinasi pilihan pelancong dunia. Begitu juga dengan Singapura, Thailand, ya. Mungkin daripada segi kemudahan, daripada segi birokrasi dia, kemasukan pelancong, the accessibility dia, yang benda-benda ni kita kena ambil kira, kita kena perhalusi selalu. Tapi bila sebab sekarang ni kita pasca COVID kan, nak cakap pasal pelancongan ni ialah agak sensitif juga sebenarnya kalau kita contoh terlalu melonggarkan syarat-syarat kemasukan tu, nanti akan ada risiko yang perlu kita lalui kan. Jadi sedikit harapan daripada Datuk sendiri, ini saja kesempatan kita Datuk sendiri, ini saja kesempatan kita ada untuk bercakap berkenaan kesiapsiagaan pelancongan ini. Harapan ialah pembentangan bajet akan dilaksanakan pada Jumaat ini, dan sedikit harapan daripada Datuk sendirilah. Memanglah kita daripada sektor penggiat industri pelancongan, kita mengharapkan lebih ramai pelancong datang ke negara kita, dan apabila kita promosi kita buat daripada semasa ke masa untuk menarik pelancong, kita berharap dengan pihak kerajaan sendiri dapat mempermudahkanlah urusan kemasukan pelancong itu sendiri. Pertamanya daripada segi accessibility, kemudahan sampaian pelancong, dan macam mana kita nak terjemahkan Malaysia hospitality, macam mana kita nak menyambut pelancong yang datang ke negara kita, khususnya di frontliner, di bahagian immigration ni macam mana kan, adakah mereka terpaksa queue begitu panjang untuk sampai ke masuk ke sempadan negara kita. Benda-benda kita kena perhalusi dan kita mudahkan penggunaan visa ni macam mana, dan segala-gala kemudahan untuk pelancong tu kita patut ambil kira dalam memastikan negara kita mesra pelancong. Okey, insya-Allah itu harapan disuarakan oleh Datuk Azzi Halim selaku Timbalan Presiden Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MIDA. Terima kasih Datuk semua kita hari ini untuk berkongsi berkaitan topik kita siap siaga sektor pelancongan. Seterusnya kami nak bawa